daripada Ibnul Musayyib radhiyallahu an. Kata dia, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada kata Abu Hurairah, yaqulun inna Aba Hurairah qad akthar. Abu Hurairah kata, ramai orang duk tak puas hati kat dia. Orang ramai duk kata, macam mana Abu Hurairah ni boleh riwayat hadis banyak sangat? Tuan-tuan, Abu Hurairah meriwayatkan hadis hampir 5,400 hadis. Hampir. Sedangkan dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Maknanya dia dan dengan Nabi 3 tahun aja. Macam mana 3 tahun aja dan duduk dengan Nabi, tiba-tiba boleh riwayat hadis begitu banyak? Banyak pada orang-orang lain semua. 5,374 hadis dia riwayat. Jadi bukan sahaja orientalis barat hari ni duk hantam dia. Di kalangan sahabat Nabi dulu, di kalangan tabi'in, generasi selepas sahabat dulu, dah bercakap benda ni. Dia pun mempertikaikan masa yang begitu suntuk. 3 tahun masuk Islam tahun 7 Hijrah, 3 tahun Nabi wafat. Tiba-tiba dia meriwayatkan hadis paling banyak. Cakap-cakap orang ramai ni direspon oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan, nama asal dia Abdus Syams. Asy-Syamsu makna dia matahari. Abdus Syams maksud dia hamba matahari. Ini nama dia sebelum masuk Islam. Dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Dia orang Yaman. Daripada kampung di Yaman nama Ad-Daus. Dia dipanggil dengan nama Abu Hurairah Ad-Dausi. Nama kampung dia. Dia daripada keluarga miskin. Abu Hurairah ni orang Yaman. Dia orang daripada keluarga miskin. Kecil-kecil, pak dah mati. Membesar, cari makan belah kambing. Orang Arab dia panggil ra'il ghanam. Ra'i, belah, penternak. Al-ghanam, kambing. Pindah ke Madinah dengan mak dia. Bila dia sampai di Madinah, dia syok dengan Nabi SAW. Dia ikut Nabi daripada jauh pasal dia belum Islam. Bila dia bagi tahu intention dia untuk masuk Islam, mak dia marah. Senyap-senyap dia masuk Islam. Dia cuba untuk pujuk mak dia ajak masuk Islam. Bukan saja mak tak mau ikut, mak dia marah dia sekali dengan sumpah seranah Nabi Muhammad SAW. Mak dia kata, ni Muhammad punya pasal ni, kamu jadi macam ni. Kita duduk elok-elok dah dengan agama kita, apa hal yang nak kena tukar agama? Maka mak dia marah dia sekali dengan Nabi Muhammad, mak dia marah. Dia nak masuk Islam, dia pergi di Masjid Nabawi. Kebetulan masa tu Nabi tak ada. Nabi pergi perang Khaybar. Hari ni kalau kita pergi umrah, kita pergi Mekah, pergi Madinah, kalau package kita tu boleh lajak sikit lagi, pergi tengok yang kata Khaybar ini. Dekat dengan Madinah. Dulu di situ terhimpunnya segala suku Yahudi. Khaybar ni. Nabi keluar daripada Madinah pergi ke Khaybar kerana nak perang dengan Yahudi. Masa tu dia pergi di Masjid Nabawi. Dia cari Nabi, dia nak masuk Islam. Nabi tak ada. Dia tunggu di masjid sampai Nabi balik. Bila Nabi balik daripada perang Khaybar, Nabi Islamkan dia. Nabi bagi nama dekat dia daripada nama Abdus Syams, hamba matahari. Nabi kata tak. Mula pada hari ini nama hang Abdul Rahman. Maka dia ni nama dia Abdul Rahman bin Sakhar. Tak lama lepas tu Nabi ubah. Daripada Abdul Rahman, Nabi panggil satu kunyah. Kunyah dalam bahasa Arab ni maksudnya gelar. Nabi panggil dekat dia Abu Hurairah. Punca daripada dia ni satu orang peminat kucing. Sehingga kan di Masjid Nabawi tu jadi tempat kucing berimpun. Dia duk pergi makan. Satu hari dia jumpa Nabi, Nabi dengar bunyi kucing. Nabi tanya, mana dengar bunyi kucing? Kucing duduk dalam lengan baju dia. Mula daripada peristiwa tu, Nabi kata, fa'anta Abu Hurairah. Kalau macam tu, hang bapa anak kucing. Dan Abu Hurairah kata, tidak ada gelaran yang lebih aku suka. Melainkan inilah gelaran dia, Abu Hurairah. Dan sampai hari ini, kalau kita sebut dekat kita-kita orang Islam ni, nama Abdul Rahman bin Sakhar, tak ramai orang kenal. Tapi bila sebut Abu Hurairah, orang kenal. Itu gelaran Nabi bagi, dan itu gelaran yang dia paling suka. Dia tak puas hati apabila dia Islam, mak dia tak Islam. Tak seronok. Dia rasa guilty, dia rasa bersalah. Dia rasa takkan aku seorang nak masuk syurga. Takkan esok, di hari akhirat esok, aku di syurga, mak aku di neraka. Walaupun dia tidak Islam, dia mak aku. Habis ikhtiar dia nak bagi mak masuk Islam ni. Buka mulut aja, cakap nak ajak masuk Islam. Bukan saja dia kena marah, sampai dengan Nabi-Nabi sekali mak dia nanti
seranah. Dia menangis pergi jumpa Nabi SAW. Dia menangis, dia kata, saya sedih. Mak saya tak mau masuk Islam. Satu sedih. Yang kedua, dia sumpah seranah Tuhan sekali. Saya lagi sedih. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa. Saya nak tengok mak saya masuk Islam. Nabi SAW angkat tangan doa, minta, ya Allah bagilah hidayah kepada mak dia ni. Dia balik daripada jumpa Nabi, dia sampai di rumah dia, mak dia kunci pintu di dalam. Dia duduk dengar bunyi ayam, dia nak masuk tak boleh. Mak dia kata nanti saat. Ini saya simpulkan daripada riwayat-riwayat tentang dia. Mak dia kata nanti saat. Bila mak dia buka pintu, dia masuk, mak dia terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Terkejut dia ni. Lari balik daripada rumah ni, lari balik pergi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, Allah sudah makbulkan doa Tuhan. Itu cerita dia masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Dia selepas daripada tu menjadi Ahlus Suffah. Pada zaman tu ada lebih kurang 70 orang. Ahlus Suffah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah hari ni, kita main daripada arah belakang ni, daripada arah Babun Nisa, pintu orang perempuan ni, main jerjak pagar makam Nabi tu, belah belakang, dia ada satu pangkin. Dia raise up satu platform, satu pangkin tu, lepas tu dia dulu letak Quran di situ lah ni. Itu pangkin tu, di situlah tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni adalah orang-orang miskin yang bukan sahaja daripada Mekah, daripada Madinah, bahkan daripada merata tempat, daripada Yaman, daripada Bahrain, daripada apa semua. Mereka mai, mereka masuk Islam, mereka tidur bangun di pangkin tu lah. Lain tak ada, melainkan nak mengaji agama dengan Nabi SAW. Macam Abu Hurairah, bila dia hijrah ke Madinah, dia ambil upah jaga kebun kurma orang kaya Madinah. Dengan upah yang tak seberapa. 3 tahun dia menjadi khadam Nabi SAW. Abu Hurairah ni khadam ilmu. Dia ikut Nabi SAW ke mana pun. Tolak waktu Nabi tidur aja di rumah. Lain pada tu dia dengan Nabi SAW. Sekali kita baca hadis tu bagi habis. Selama 3 tahun dia fokus nak belajar daripada Nabi. 3 tahun. Dan dia kalau kita baca dalam buku cerita pasal Abu Hurairah ni, dia disebut sebagai photographic memory. Allah bagi dekat dia satu ingatan yang cukup sharp. Photographic memory. Dia macam mesin photostat. Sekali lalu, dia dapat dah. Kalau 2 muka surat, 2 muka surat dia dapat. Allah bagi ke dia kelebihan itu. Maka 3 tahun dia duduk belajar daripada Nabi SAW cukup. Cukup untuk dia jadi satu alim besar. Apabila tidak ada Nabi SAW. Kealiman dia, kewarakan dia, keikhlasan yang terpancar daripada diri dia, menarik perhatian majikan dia, tuan punya kebun kurma di Madinah ini. Maka ambil dia buat menantu. Maka dia bermula daripada situ, dia jadi menantu orang kaya. Daripada duk kerja jurih pokok kurma, kait buah kurma dan sebagainya, tiba-tiba Abu Hurairah ni sudah jadi pemilik kebun kurma. Pasal apa? Pasal dia menikah dengan anak orang kaya. Walaupun dia tiba-tiba jadi kaya, tidak jadi kelabu mata dia. Dia mengekalkan hidup yang cukup sederhana. Tabiat dia selepas daripada jadi ada duit ni, suka menderma dan suka jamu orang susah. Ini dia terkenal di Madinah. Dia suka jamu orang susah. Dia jumpa orang susah, dia bagi makan. Dia suka macam tu. Lepas wafat Nabi SAW, dia fokus kepada mengajar hadis di Masjid Nabawi. Sesuai dengan dia orang yang rapat dengan Nabi SAW, maka dia banyak tahu tentang hadis Nabi SAW. Sehingga kan dalam buku cerita tentang Abu Hurairah ni kata dia membahagikan malam dia kepada 3. 1/3 untuk Quran aja. 1/3 untuk family. Dan untuk dia rest, tidur. 1/3 untuk mutala'ah hadis Nabi SAW. Masa Umar naik jadi khalifah, Umar lantik dia menjadi gubernur di Bahrain. Dia jadi gubernur Sad. Tiba-tiba dia ditahmah. Kata konun, orang yang tak puas hati dengan dia buat satu cerita, kata Abu Hurairah ni mengambil kesempatan atas jawatan dia sebagai gubernur di Bahrain, dia buat duit. Bila report sampai kepada Umar,
Umar ambil tindakan pecat dia. Sementara siasatan dibuat. Dia dipecat. Di akhir siasatan didapati itu adalah fitnah dan tohmahan. Umar nak balikkan dia ke jawatan itu, gubernur di Bahrain. Dia tak mau. Umar tanya dia pasal apa? Pasal aku perlu hang untuk jaga Bahrain. Dia kata dia tak mau. Umar kata jangan ambil hati. Benda, dia kata dia tak mau. Umar tanya pasal apa? Dia kata kerana aku tak mau lagi nama aku dicalari. Aku tak mau dah nama aku damage dengan tuduhan yang tidak berasas ini. Hari ini aku kena, siasatan membuktikan aku bersih. Tapi kalau lagi sekali kena, kalau ke depan lagi 2 kali kena, berapa kali aku nak buang masa hidup dengan benda ni? Aku tak mau dah, dia kata jawatan ni. Umar terima. Tapi dia kekal dengan loyal dia, dengan ketaatan dia, dengan kesetiaan dia kepada Umar sebagai khalifah. Walaupun Umar pecat dia, walaupun dia rasa seperti dia aibkan, tapi dia tak kisah. Dia tetap taat kepada Umar sebagai khalifah, bahkan dia mempertahankan Umar. Ini pribadi Abu Hurairah radhiyallahu an. Bila jadi al-fitnatul kubra, iaitu pada masa Sayyidina Osman jadi khalifah. Osman lagi teruk kena fitnah. Yang fitnah itu membawa kepada wujudnya pemberontak daripada Syam dan daripada Mesir. Mai mereka surround rumah dia, mereka kepung rumah Sayyidina Osman, mereka nak bunuh dia. Abu Hurairah pada masa tu bila dia dengar cerita kata orang sudah kepung rumah Sayyidina Osman, nak bunuh Sayyidina Osman, dia gelut pergi cari Muhajirin dan Ansar yang ada di Madinah pada masa tu, dapat kat dia 700 orang. Dia bawa mai untuk nak defend Osman daripada nak kena bunuh. Tapi Osman, macam kita baca dalam hadis, Osman daripada tingkap atas rumah dia, dia menolak tawaran mereka nak defend dia. Dia kata biar dia menghadapi benda ni. Dan akhirnya Osman terbunuh. Kita dah baca dah cerita tu. Bila habis, Sayyidina Osman naik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menawarkan jawatan Gubernur Madinah kepada Abu Hurairah. Dia tak mau. Pasal dia orang alim Madinah pada masa tu. Memang orang tengok, tak ada orang. Memang dia orang yang layak. Dia tak mau. Dia kata cukup pengajaran dia menjadi gubernur di Bahrain. Dia tak mau lagi menjadi gubernur di Madinah ni. Sayyidina Ali suruh, dia tak mau sampai ke sudah. Bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah kepada kerajaan Bani Umayyah. Muawiyah atas cadangan daripada Marwan Al-Hakam, cadangkan supaya Abu Hurairah diberi juga jawatan gubernur di Madinah. Dia terpaksa terima. Di sini di antara sebab musabab. Pasal apa orang Syiah tak boleh dengar nama Abu Hurairah. Orang Syiah tak boleh dengar nama Abu Hurairah. Kalau hadis sebut aja kata riwayat Abu Hurairah, mereka buang terus. Pasal apa? Pasal Syiah mentafsirkan perkara yang berlaku itu sebagai Abu Hurairah tidak sokong Ali. Pasal Ali tawarkan dia jadi gubernur Madinah, dia tak mau. Muawiyah naik, Muawiyah tawar, dia mau. Bermakna Abu Hurairah ni dalam hati dia ada rasa tidak suka kepada Ali. Maka kerana tu Syiah sampai hari ni tidak boleh terima Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan mereka kalau sebut Abu Hurairah, mereka sebut laknatullah alaih. Wal'ayazubillah. Itu dia. Benda-benda macam ni tuan-tuan saja kita ambil tahu. Barulah kita apabila baca satu-satu hadis, sebut nama Abu Hurairah, kita tahu dia siapa. Dia satu orang yang sangat hebat dan sangat istimewa. Hadis yang kita baca tadi, diriwayatkan daripada dia. Kata Abu Hurairah, dia kata yaqulun. Dia kata orang ramai duk bercakap, duk tak puas hati. Dia kata inna Abu Hurairah qad akthar. Dia kata Abu Hurairah ni mai kok mana dia ni yang dia banyak sangat riwayat hadis ni. Sedangkan 3 tahun aja dia duduk dengan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, daripada zaman di Mekah dalam Abu Bakar sudah Islam. Berapa saja hadis Abu Bakar riwayat? Umar, Osman, Ali, berapa saja hadis mereka ni riwayat. Mereka ni lagi rapat dengan Nabi. Yang Abu Hurairah ni tahun 7 Hijrah masuk Islam, tiba-tiba riwayat hadis sampai 5,000 lebih. Maka orang mempertikaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia respon kepada benda ni. Dia kata wallahul mau'id. Abu Hurairah kata Allah Subhanahu wa taala yang bagi kesempatan kepada dia untuk bersama Nabi. Dia kata
Walaupun Allah bagi dekat dia 3 tahun. Tapi 3 tahun bagi dia cukup bermakna. Yang kita pun kadang-kadang kita ada kawan. Berkawan sampai 20 tahun. Berbanding dengan satu kawan. Baru kawan setahun. Tapi hak kawan setahun ni kita tak boleh lupa kebaikan dia. Nampak tuan? 20 tahun lama pada masa. Tidak ada pada kualiti. Kualiti persahabatan itu tidak ada. Tapi ada orang kawan setahun yang dengan kita. Sangat berkualiti setahun itu. Sama macam kita jadi ibu bapa di rumah. 24 jam kita duduk dengan anak kita. Tapi anak duduk tak hati baca Quran itu. Berbanding dengan satu kawan kita, dia cukup busy, cukup sibuk. Ada masa sejam, 2 jam je dengan anak di rumah. Tapi dia hajam Quran dekat anak dia. Maka 2 jam yang berkualiti itu lebih baik daripada 20 jam, 24 jam yang tak ada kualiti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia 3 tahun aja dengan Nabi. Tapi 3 tahun itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bila orang duk tohmah dia, duk kata macam-macam, macam tak percaya ke dia, dia kata macam tu. Dia kata, Wallahul mau'id. Dia kata, Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi kesempatan kepada aku untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, dan kata orang ramai, ma balul muhajirin wal ansar la yatahaddatsuna mithla ahaditsih. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansar berapa punya lama masa dok ada dengan Nabi, tak ada pula riwayat hadis sebanyak yang diriwayat oleh Abu Hurairah. Ini kata orang ramai. Depa compare, depa banding. Dia 3 tahun punya banyak riwayat hadis. Ni yang muhajirin, Abu Bakar, Umar, Osman, ini semua muhajirin. Daripada zaman di Mekah lagi duduk dengan Nabi. Tak banyak pula riwayat macam dia ni. Orang Ansar, orang Madinah, daripada Nabi sampai Madinah 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Tak banyak pun riwayat dengan dia. Sedangkan dia 3 tahun saja. Itu cakap-cakap orang. Abu Hurairah kata, sa'ukhbirukum an dhalik. Abu Hurairah kata, okey, aku nak respon kepada tohmahan orang ini. Aku nak bagi tahu dekat depa yang duk kata kat aku ni, inna ikhwani minal ansar kana yashghaluhum amalu aradihim. Abu Hurairah kata, orang-orang Ansar masuk orang Madinah. Orang-orang Madinah ni anak jati Madinah, orang yang memang kelahiran Madinah ni, yashghaluhum amalu aradihim. Depa ni sibuk dengan hal pertanian depa, hal yang melibatkan tanah bendang, tanah sawah mereka. Tanah kebun mereka. Mereka sibuk. Pasal mereka orang Ansar. Mereka orang Madinah. Mereka memang tanah tu mereka punya. Jadi mereka ada banyak tanah. Bila mereka ada banyak tanah, mereka banyak mengusahakan tanah. Mereka banyak kebun kurma. Mereka sibuk. Yashghaluhum, maksudnya masyghul. Mereka ni disibukkan dengan hal menjaga kebun kurma mereka. Wa inna ikhwani minal muhajirin, manakala saudara-saudara kita daripada kalangan muhajirin, orang Mekah yang mai ke Madinah ni, kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Depa ni sibuk dengan bisnes. Depa mai daripada Mekah mai ke Madinah sehelai sepinggang, tak ada apa. Ada tanah di Mekah. Mereka mai bawa apa yang boleh bawa saja. Bawa kain baju lebih kurang, bawa harta dalam bentuk emas dan sebagainya lebih kurang, banyak tu aja. Jadi hak banyak mereka bawa tu, emas apa yang mereka bawa, duit ringgit yang mereka bawa lebih kurang daripada Mekah tu, digunakan sebagai modal untuk nak buat bisnes di Madinah. Pasal ini Madinah tempat baru. Mereka nak kena cari makan, mereka nak kena cari rezeki untuk hidup. Maka kerana tu Abu Hurairah kata, orang-orang muhajirin, orang Mekah yang mai ke Madinah, mereka sibuk dengan hal ahwal bisnes mereka. Wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Manakala aku, dia kata, aku mai daripada Yaman, aku tak ada apa. Dia kata, aku mai semata-mata kerana nak memenuhi perut dan dada aku dengan ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kita pergi masuk sekolah irsyad. Ngaji daripada form 1 sampai form 5. Duk tak erti Arab itu. Daripada form 1 sampai form 5 mengaji bahasa Arab, tak erti Arab itulah. Ada satu engineer lulusan universiti dalam bidang engineering yang tidak pernah masuk sekolah menengah agama apa pun tak pernah. Dia mai daripada aliran sains dan sebagainya, masuk universiti jadi engineer, dia keluar kerja, dia pergi ambil kelas bahasa Arab intensif. 1 tahun dia menguasai bahasa Arab. Ada tak jadi benda ni? Ada, ramai lah ni tuan-tuan. Ni habis mengaji irsyad daripada form 1 sampai form 5, dia tak erti Arab itulah.
Siap dengan tak mau belajar bahasa Arab, siap nak lari daripada sekolah irsyad ni. Nak lari. Duk kalut lepas periksa form 3 ni, duk kalut nak keluar, nak pergi sekolah sains, nak pergi MRSM, nak pergi, tak mau duk sekolah irsyad ni. Ayah dia pasal apa? Ayah nak hang mengaji sekolah agama. Ayah nak hang reti bahasa Arab. Dia kata pasal bahasa Arab tu nak lari. Dia tak boleh. Pasal apa? Pasal tak minat pada awal. Tak minat. Dia tak minat bahasa Arab ni sampai muka ustaz mengajar bahasa Arab ni dia nampak kembang kecil dia nampak, dia tak mau bahasa Arab ni sampai macam tu. Dan inilah penyakit yang duk jadi di sekolah menengah agama hari ni. Tak tahu tang mana silap dia. Silap guru tak pandai mengajar ke ataupun tak tahu. Ya, seorang ni pula daripada form 1 masuk sekolah yang bukan aliran agama, tak pernah jumpa bahasa Arab. Tak reti pun fa'il maf'ul ni nak berbaris macam tak reti. Masuk universiti, pergi luar negeri, pergi United Kingdom, pergi United States of America, balik mai dengan ijazah engineering, pergi kerja, punya teringin nak jadi ustaz. Sampai atas inisiatif sendiri, pergi ambil kelas bahasa Arab intensif dan sebagainya, dan akhirnya menguasai bahasa Arab. Itu bandingannya kalau kita nak bawa pada hari ini. Dan demikian hal jadi kepada zaman Nabi SAW. Abu Hurairah ni mai daripada Yaman, mai dalam 3 tahun tu dia menguasai ilmu-ilmu Islam sampai dia menjadi guru besar dalam bidang hadis di Madinah. Tidak bermakna Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar apa semua tak bagus dah. Bukan kerana tu. Alasan Abu Bakar, Umar, Osman ini tidak mau meriwayatkan hadis, kita dah baca di Masjid Fahim hari tu. Kita dah baca dah. Sayyidina Osman ni sampai anak dia kata dekat dia. Anak dia kata dekat Sayyidina Osman, dekat bapak dia. Dia kata, ayah punyalah rapat dengan Nabi. Pasal apa tak banyak ayah cerita apa yang Nabi kata? Osman kata, pasal aku tak cerita ni, pasal aku dengar Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Osman kata, Nabi dah bagi warning. Siapa pergi duk cerita tak betul tentang Nabi, dia mendustakan atas Nabi secara sengaja, siap tempat di neraka. Aku takut nak abang kata Nabi kata, aku takut aku silap. Bukan dia tak banyak riwayat, ingat dan sebagainya hadis Nabi, tapi dia nak abang takut. Berbeza dengan Abu Hurairah, dia pula rasa apa? Kalau dia tak habang apa yang dia dengar daripada Nabi, dia dengar bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali. Pasal 3 tahun dia fokus ikut Nabi. Dia duk rasa pula kalau aku tak cerita ke orang apa yang aku dengar daripada Nabi, aku dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Daripada different dimension, dia main different pendirian di kalangan sahabat ini. Kata dia, walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Abu Hurairah kata, aku nak cerita dekat hampa satu benda. Hampa tak puas hati sangat dekat aku. Hampa duk pertikai, aku ada masa 3 tahun aja dengan Nabi. Tiba-tiba aku riwayat banyak hadis daripada Nabi. Okay, now dia kata aku nak cerita dekat hampa satu kejadian di antara aku dengan Nabi. Dia kata. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari Nabi ada bersabda. Nabi kata, ayyukum yabsutu thawbah fayakhudhu min hadithi hadha summa yajma'uhu ila sadrih fa innahu lam yansa syai'an sami'ah. Satu hari aku duduk dalam majlis Nabi, tiba-tiba Nabi kata siapa yang sanggup ambil kain hampak di depan dia ketika aku duduk mengajak ni, Nabi kata tengah aku duduk mengajak ni, siapa yang sanggup ambil satu thawb, satu pakaian ataupun satu kain letak di depan dia, dan saat lagi bila aku habis mengajar, saat lagi dia ambil kain yang dia hampang tadi, dia ponyok, dia rapat ke dada dia. Nabi kata, siapa yang nak buat lagu tu, aku bagi tahu dekat dia satu saja, fa innahu lam yansa syai'an sami'ah. Dia tak akan lupa satu pun yang aku ajar. Nabi kata. Ini mukjizat Nabi. Ini mukjizat Nabi. Satu hari aku duduk dalam kelas Nabi. Nabi kata lagu tu, siapa nak dapat benda ni kat dia? Dia jadi satu orang yang tidak lupa satu pun hak Nabi abang. Buka kain hampang di depan lah ni. Nabi kata, aku habis mengajar saya lagi, hampa himpun kain tu, boh di dada hampa. Nabi kata, hampa tidak akan lupa sepatah pun benda yang aku ajar. Abu Hurairah cerita benda ni. Kata dia, fabasattu burdatan alayya hatta faragha min hadithi. Aku pun ambil satu kain burdah. Satu kain ni, macam sahabat-sahabat kita duduk sebai atas bau ni. Burdah dia panggil, ataupun dia panggil rida. Dia ambil, dia hampang. Abu Hurairah, dia ambil kain tu, dia hampang di depan dia.
Bila habis Nabi SAW mengajar, dia buat macam Nabi kata. Dia ambil kain tu, dia bubuh di dada dia. فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا حَدَّثَنِي فِيهِ. Dia kata sejak daripada tu, satu benda pun aku tak lupa apa yang Nabi kata. Tak daripada tu, dia jadi yang kata, memori dia macam mesin photostat tadi. Pasal apa? Mukjizat Nabi SAW sudah dapat kepada dia. Yang inilah yang dia sebut awal tadi. Dia kata, Wallahul maw'id. Ini adalah anugerah yang Allah bagi ke dia. Dia kata, Walaula ayatani anzalahumallahu fi kitabih ma haddastu syai'an abada. Dia kata, kalaulah tidak kerana ada 2 potong ayat dalam Quran, kalau tak kerana 2 potong ayat ni, apa yang aku mengaji daripada Nabi ni, aku simpan habuan aku saja. Aku tak bagi kat siapa pun. Dia kata. Ni, dia kata, hampa ingat aku seronok sangat ke ni, duk pergi bagi tahu yang tu yang ni dekat hampa. Hampa ingat apa? Hampa ingat aku ni gila glamour. Hampa ingat aku ni gila populariti. Hampa ingat aku ni gila orang sanjung sebagai tok guru besar. Hampa ingat macam tu? Tak, dia kata, bukan macam tu. Kalau ikut hati aku, dia kata, aku susah payah pergi mengaji dekat Nabi, habuan aku sudah. Tak payah share dengan orang lain. Tapi oleh kerana ada 2 potong ayat dalam Quran, kerana ayat ni, maka kerana itulah aku duk cerita kat hampa segala hadis yang aku pernah dengar daripada Nabi SAW. Dalam surah Al-Baqarah ayat 159, 160. Allah berfirman, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ayat ni aku takut. Tuhan kata orang-orang yang menyembunyikan, yang buat sorok, yang kedekut ilmu. Ilmu yang diturunkan Allah dalam Quran dan sebagainya yang berupa keterangan dan juga huda dan juga petunjuk. Siapa-siapa yang dapat ilmu tu, ilmu daripada Quran yang merupakan keterangan dan juga petunjuk, dia dah dapat dekat dia, tiba-tiba dia sorok, dia sembunyi, dia tamak, dia habuan dia saja, tak mau share dengan orang. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Quran kata apa? Mereka ini akan dilaknat Allah dan akan dilaknat oleh semua makhluk yang boleh melaknat. Dia kata, aku bila aku teringat ayat ni, aku takut. Pasal apa? Pasal aku banyak dengar hadis daripada Nabi SAW. Kalau sekiranya aku simpan benda ni, aku takut Allah laknat aku. Kerana tu aku duk cerita ke hampa. Bukan kerana aku nak hampa panggil aku tok guru. Bukan aku nak hampa angkat aku, hampa sanjung aku. Bukan kerana tu. Tapi kerana aku tak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata, Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Melainkan orang yang bertaubat. Wa aslahu, kemudian dia buat pembetulan pada kesilapan dia. Faulaika atubu alaihim. Mereka itu aku terima taubat mereka. Dia ada ilmu, dia duk simpan kat dia. Lepas tu dia pun rasa bersalah pasal menyembunyikan ilmu. Dia bertaubat dan dia sebarkan ilmu. Orang macam ni Tuhan kata, aku terima taubat dia. Wa anat tawwabur rahim. Dan aku Tuhan yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang kepada hamba-hamba aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga ilmu yang Allah anugerah dekat dia dan juga mukjizat Nabi yang tertumpah kepada dia.